dan hai kita orang. Selamat datang ke rancangan Seadun Sebati Sarawak. Rancangan ini akan memaparkan pelbagai jenis kuih tradisi yang dikenali sejak zaman dahulu lagi dalam masyarakat tempatan Sarawak. Saya, Ifah Nur Syafiqah selaku host untuk episod yang pertama akan berkongsi dengan kita orang cara pembuatan kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak ini merupakan kek yang diwarisi secara turun-temurun di bumi Kenyalang. Kek lapis Sarawak ini merupakan kek wajib ada ketika perayaan Hari Raya Aidilfitri. Dan kalau anda nak tahu, masyarakat kaum lain juga menghidangkan kek lapis ini ketika musim perayaan mereka. Contohnya seperti perayaan Tahun Baru Cina, Hari Gawai dan sebagainya. Kebiasaannya, orang Semenanjung sering membeli kek lapis Sarawak untuk dibawa pulang ke negeri mereka sebagai oleh-oleh. Bak kata orang, siksa munsik ngembak kek lapis balik Semenanjung. Pembuatan kek lapis ini mudah jika kita mempunyai pengalaman yang cukup mendalam dalam penghasilan kek lapis. Bagi menghasilkan kek lapis Sarawak, bahan-bahan asas pembuatan kek lapis Sarawak akan disediakan terlebih dahulu. Antara bahan-bahan asas adalah seperti tepung, telur, mentega, susu pekat, gula, horlik, pewarna makanan dan bahan-bahan lain mengikut resepi yang ditetapkan. Dalam menghasilkan kek lapis Sarawak, ketuhar mesin pengadun, loyang dan penekan kek amatlah diperlukan. Bahan-bahan yang telah disediakan akan dimasukkan ke dalam pengadun bagi memastikan adunan kek lapis Sarawak diadun dengan sebati. Pastikan anda menggunakan mesin pengadun yang berkuasa tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan. Setelah selesai diadun, adunan akan dimasukkan ke dalam bekas dan akan diasingkan kepada 2 atau 3 bekas mengikut resepi bagi proses pengasingan warna adunan. Kemudian, setiap adunan mengikut warna akan dimasukkan ke dalam loyang secara satu persatu. Bagi lapisan pertama, adunan yang berwarna jingga akan dimasukkan ke dalam loyang kemudian dibakar dalam ketuhar selama 15 minit. Setelah lapisan pertama masak, kek itu akan ditekan menggunakan penekan kuih bagi memastikan kek itu rata. Proses ini akan diulang sehingga lapisan memenuhi loyang. Setelah siap dibakar, kek lapis akan dimasukkan ke dalam bilik penyimpanan sejuk bagi memastikan kek itu tahan sehingga 1 ke 7 hari atau lebih. Bagi tujuan perniagaan, kek lapis akan dipotong mengikut saiz yang telah ditetapkan. Setiap saiz potongan kek diletakkan dengan harga yang berbeza. Kek lapis yang sudah dipotong akan dibalut dengan wrapping plastik bagi mengelakkan kerosakan pada kek tersebut. Kek akan ditimbang bagi tujuan pelabelan. Kek akan dibalut lagi dengan bekas khas dan kemudiannya sedia untuk dijual. Macam mana? Agak-agak sedang ke tidak buat kek lapis Sarawak? Untuk menghasilkan lapisan yang cantik dan corak yang menarik, anda perlulah mempunyai sifat yang sabar dan mesti teliti dalam membuat kek lapis ini. Jika tidak, tak jadilah keknya nanti. Kelebihan kek lapis Sarawak ini berbanding kek-kek lain adalah dari segi penghasilan coraknya yang unik dan menarik. Selain itu, rasanya yang enak dan teksturnya yang lembut juga merupakan kelebihan dalam kek lapis ini.
Baiklah, sampai sini sahaja rancangan kami untuk episod pembuatan kek lapis Sarawak pada hari ini. Semoga anda yang menonton dapat input daripada episod kali ini. Lebih-lebih lagi kepada penonton yang suka membuat kek, anda pasti rasa terujakan dengan episod kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton rancangan kami dari awal hingga akhir rancangan. Nantikan episod yang lebih menarik lagi di mana kami akan berkongsi cara pembuatan kuih-kuih yang terkenal di Sarawak. Ibu lupa janji temu kita pada episod yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.